Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah taufik dan hidayah Allah, pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini, salat maghrib berjamaah, dan seterusnya dapat menyambung siri kuliah tafsir. Pada malam ini kita masih lagi dalam rangka perbincangan mengenai surah Ar-Rum. Kita berhenti pada ayat 32 dalam kuliah yang terdahulu. Pada malam ini kita sambung ayat yang ke-33 surah Ar-Rum, berada pada muka surat 408. Dalam kuliah yang terdahulu kita telah membacakan ayat yang mana Allah menjelaskan bahawa umat terdahulu telah berpecah kepada pelbagai firqah. Firman Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Daripada kalangan orang-orang yang memecahkan agama mereka dan mereka menjadi berpuak-puak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka setiap puak, setiap hizib, hizib artinya setiap partai, parti, kelompok, firqah, mereka merasa bangga dengan kumpulan masing-masing. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa orang-orang Yahudi berpecah kepada 72, Nasrani pecah kepada 70, Yahudi 71, Nasrani 72, dan umat Nabi Muhammad akan berpecah kepada 73 golongan. Pecahan-pecahan yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah pecahan yang melibatkan agama. Bukanlah kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan yang tidak ada kaitan dengan agama. Kumpulan amal sosial, kumpulan-kumpulan yang tidak ada hubung kait dengan akidah, pemikiran agama, bukan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Maka kita dapati di dalam kalangan umat Islam sendiri berpecahlah kepada pelbagai kelompok. Daripada kelompok Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ini merupakan kelompok-kelompok utama yang muncul di zaman awal. Daripada kelompok ini berpecahlah kepada pelbagai kelompok. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Amin yang bertajuk Fajrul Islam, beliau telah membuat rumusan menyatakan bahawa perpecahan yang terjadi di dalam kalangan umat Islam ini berawal daripada perselisihan politik.
pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka telah berpecahlah umat Islam kerana kecenderungan politik yang berbeza. Para penyokong Sayyidina Ali membentuk kelompok yang kemudiannya menjadi Syiah. Para penyokong Bani Umayyah kemudiannya mereka membentuk penyokong yang dipanggil sebagai Nasibah, yang melampau di dalam menyokong Bani Umayyah. Pertengahan di antara kedua-duanya ini yang tidak menyokong mana-mana, maka itulah awal kepada kumpulan yang disebut sebagai Murji'ah. Di kalangan sahabat Nabi yang tidak berpihak kepada Sayyidina Ali maupun Muawiyah, seperti Ibnu Mas'ud dan lain-lain, mereka mengambil jalan tengah dan tidak menunjukkan sokongan kepada mana-mana pihak. Maka inilah kata Muhammad Amin di dalam bukunya, bentuk Murji'ah yang pertama sebelum ia berkembang menjadi satu pahaman yang sesat. Bukanlah para sahabat itu pengasas kepada Murji'ah, akan tetapi itulah ciri-ciri pertama yang tidak berpihak kepada mana-mana. Jadi daripada lakaran sejarah ini, kita dapat memahami bahawa perpecahan yang terjadi pada mulanya adalah berkaitan isu kepimpinan, atau dengan kata lain isu politik. Tetapi perpecahan ini kemudiannya berkembang menjadi perselisihan akidah. Golongan Khawarij yang pada mulanya menentang Sayyidina Ali dan menentang Bani Umayyah kerana masalah politik, akhirnya mereka membina pemikiran akidah mereka. Mereka mula menjurus ke arah akidah yang menetapkan mana-mana orang Islam yang melakukan dosa besar maka kekal dalam neraka. Mereka akhirnya membentuk suatu identiti akidah yang tersendiri. Maka terbentuklah cara berakidah dan akhirnya membentuk cara beribadat yang berbeza daripada kelompok-kelompok yang lain. Demikianlah Syiah. Pada mulanya Syiah adalah penyokong kuat Sayyidina Ali, tetapi lama-kelamaan Syiah berkembang menjadi suatu firqah akidah yang membentuk sendi-sendi akidah mereka. Mereka ada teras-teras akidah yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, yang menyalahi kelompok sunni. Berawal daripada kecenderungan mereka di dalam soal wilayah kepimpinan Sayyidina Ali, akhirnya mereka telah membentuk pemikiran yang bercorak akidah yang kemudiannya telah tersasar jauh daripada akidah Islam. Mereka berakidah dengan akidah kemaksuman imam mereka tidak berdosa. Perkataan imam mereka adalah wahyu yang dijadikan hadis. Mereka berpegang bahawa akan ada satu masa nanti berlaku raja'ah, kebangkitan semula sebelum berlakunya kebangkitan di hari akhirat. Mereka juga menetapkan taqiyah sebagai sendi agama mereka. Semua ini bukan soal politik, tetapi sudah menjadi soal pemikiran dan akidah. Demikianlah akhirnya berpecahlah umat Islam kepada kelompok yang banyak. Kelompok yang kata Nabi 73 golongan, yang masuk syurga hanya satu. Itulah al-firqatun najiyah, firqah yang selamat. Firqah yang selamat itu kata Nabi, man ana alaihi wa ashabi, siapa yang ikut aku dan juga para sahabatku.
Siapa yang menjadikan Nabi sebagai tuntunannya, para sahabat Nabi sebagai panduannya, orang itulah yang tergolong di dalam kelompok yang selamat, yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Sesiapa yang menyalahi Nabi, yang tidak mengikut teladan para sahabat Nabi, maka mereka itu akan tergelincir ke dalam mana-mana kelompok yang 72 lagi lah. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk dan istiqamah di atas jalan yang telah ditunjuki oleh Nabi dan juga para sahabat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita nak lanjutkan lagi perbincangan mengenai ayat-ayat dalam surah Ar-Rum. Kita mula dengan ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaih. Dan apabila mengenai manusia itu kemudaratan, manusia mendapat bahaya, musibah, kata Allah, da'aw rabbahum munibin, mereka pun berdoalah kepada Allah, kepada Tuhan mereka, munibin, dalam keadaan berserah diri sepenuh hati kepada Allah. Munibin. Kata Ibnu Abbas, munibin mukbilina alaihi bikulli qulubihin la yusyrikun. Mereka menghadapkan segenap hati sanubari mereka kepada Tuhan dan tidak mensyirikkannya. Summa idza adzaqahum minhu rahmatan, kemudian apabila Allah merasakan mereka, memberi mereka rasa nikmat, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, lalu mereka pun berbuat syirik kepada Tuhan mereka. Allah menyatakan dalam ayat ini dua situasi yang menimpa kita, dan kita semua akan menghadapi dua situasi ini. Satu situasi berada dalam keadaan terhimpit, ditimpa oleh musibah, kita berduka cita, bersedih. Suatu lagi keadaan, situasi di mana kita merasa senang, kita gembira, bahagia, kita merasa limpahan kurnia Allah datang kepada kita mencurah-curah. Kata Allah, ada manusia yang mana apabila dia ditimpa musibah, ketika itu baru dia ingatkan Allah. Dan dia pun berdoalah kepada Allah. Pada saat itu, tidaklah dia berdoa lagi kepada syirik-syirik yang dia sembah sebelum ini. Keadaan ini juga berlaku kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah. Walaupun mereka menyembah berhala, tapi pada ketika yang tertentu, ketika mana mereka ditimpa oleh kesempitan, mereka akan kembali berdoa hanya kepada Allah. Tapi bila mereka senang, mereka lapang, mereka kembali meminta kepada syirik-syirik mereka. Allah menyebutkan perihal ini di dalam banyak ayat Al-Quran. Seperti Allah menceritakan bagaimana perihal satu kumpulan orang yang naik kapal. Ketika mana ombak memukul bahtera mereka dan bahtera mereka hampir karam dan tenggelam, kata Allah. Dalam ayat yang lain, Allah menyatakan mereka pun berdoalah kepada Allah semata-mata. Ketika itu terputuslah harapan kepada yang lain selain Allah. Lalu ketika mana Allah telah selamatkan mereka ke darat, mereka kembali berbuat syirik. Jadi keadaan sedemikian kita dapat lihat di kalangan kita sendiri. Ketika mana kita sihat, jarang sekali kita ingatkan Tuhan. Ketika mana kita dapat nikmat, dapat rezeki yang melimpah ruah, sedikit sekali dari kalangan kita yang ingatkan Tuhan. Tapi ketika kita sakit, ditimpa musibah, ketika itu kita pun sering mengeluh, Allahu Rabbi,
Astaghfirullah. Berbagai-bagai keluhan lagi yang membayangkan seolah kita ini mengingati Tuhan, tapi masa kita sihat, kita lupa. Jadi keadaan demikianlah yang berlaku kepada para musyrikin. Ini kerana fitrah manusia adalah beriman dengan Allah semata-mata. Saya pernah menyebutkan satu cerita riwayat yang menyebutkan perkataan Lenin, seorang pemimpin idealism komunis di Rusia yang menafikan wujudnya Tuhan. Komunis tak percaya Tuhan. Mereka beranggapan agama adalah candu. Lenin adalah antara pemimpin-pemimpin utama selepas Karl Marx. Seketika mana Lenin sakit, dia sering kali mengeluh, oh my God, oh my God, oh Tuhan. Tuhan yang dia nafikan selama ni menjadi keluhan-keluhannya. Kenapa orang yang mana hidupnya menolak Tuhan, menganggap agama adalah candu, pada ketika dia sakit, nama Tuhan juga yang disebut. Kerana manusia itu fitrahnya adalah bertuhan. Apabila dia menolak Tuhan, dia cuba melawan fitrah. Ketika mana hilang semua pergantungannya kepada sesuatu yang lain, maka dia pun kembalilah kepada fitrahnya. Manusia akan balik kepada fitrahnya yang suci murni ketika mana dia berada dalam keadaan terhimpit. Oleh sebab itu, dia pun mengeluhlah, oh Tuhan, oh my God. Liyakfuru bima atainahum. Kata Allah, supaya mereka menjadi kafir dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Maka bersedap-sedaplah oleh kamu buat sementara waktu. Kamu akan tahu nanti, kata Allah. Tamatta'u artinya al-intifa' al-mu'akkid, mengambil manfaat sementara. Allah kata fatamatta'u, maka bersedap-sedaplah oleh kamu untuk sementara waktu, kelak kamu akan tahu akibatnya. Sebab itulah Allah menamakan dunia ini mata'. Dalam Quran Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu bumi itu tempat tinggal dan juga tempat bersedap-sedap buat sementara, sehinggalah ke satu tempoh. Orang-orang Syiah mengamalkan mut'ah. Kita kena sebut selalu Syiah ni sebab Syiah ni merupakan ajaran yang tersebar dalam masyarakat dan dia merupakan ajaran yang menyongsang, yang mempengaruhi. Jikalau kita termakan racunnya, maka susah nak keluar. Racun Syiah ni tersebar begitu seni, begitu halus, sehingga tanpa sedar kita mengambil amalan-amalan mereka, kita mengambil cara beribadat mereka. Sedangkan Syiah mengambil ajaran mereka daripada Yahudi. Ketika mana saya menyebut tentang surah Al-A'raf, amalan orang Yahudi, sujud di atas dahi kiri mereka. Orang Yahudi ini ketika mana Allah angkat gunung, kerana mereka tak mau terima kitab Taurat, mereka sujud atas dahi kiri. Mereka sujud atas dahi kiri, muka dipandang ke langit, tengok gunung. Lalu Allah pun alihkan gunung itu daripada mereka, tak jadi timpa mereka. Lalu mereka pun beranggapan bahawa sujud itulah yang hebat. Sujud atas dahi kiri itu hebat. Mereka pun teruskanlah amal sujud itu sampai hari ini. Sujud atas dahi kiri. Kita sujud atas dahi. Mesti kena dahi sujud kan? Di antara anggota sujud yang wajib kena kat lantai, dahi. Siapa yang solat
dahinya tidak menyentuh lantai, tidak sah kan? Tidak sah. Sebab Nabi mengatakan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Salah satunya adalah dahi. Namun orang Syiah sujud, orang Yahudi sujud di atas dahi kiri. Lalu amalan Yahudi ini telah dipetik dan diambil oleh Syiah pula. Kalau kita mengkaji amalan Syiah, mereka ada satu sujud di atas pipi kiri dan pipi kanan. Yahudi pipi kiri, mereka dua-dua sekali, kanan kiri dihantam terus kan. Jadi Syiah ni, Yahudi buat satu, dia buat dua. Apa yang dia buat? Dia buat sujud di atas pipi kanan dan kiri ini di dalam solat mereka yang special. Solat itu dipanggil solat Fatimah. Dalam solat itu, solat Fatimah ni dipanggil solat istighasah bil batul. Solat minta tolong kepada Fatimah. Kalau ada bencana besar menimpa, mereka pun lakukan solat ini. Jadi solat ini berbeza dengan solat-solat lain yang mungkin kita tengok dalam video YouTube dan sebagainya. Cara orang Syiah sembahyang, mana kata ustaz kata sujud atas pipi kiri kan? Tak sujud pun atas pipi kiri. Itu solat biasa. Solat Fatimah yang mereka lakukan untuk tujuan minta lepas daripada bencana-bencana besar. Ketika mana mereka sujud, mereka pun berdoalah dengan mengatakan, Aghithni maulati, ya maulati aghithni, wahai penghuluku. Ini Fatimah. Fatimah ni binti Rasulullah, kan anak Rasulullah. Fatimah yang berkahwin dengan Sayyidina Ali, yang melahirkan Hasan dan Husain, itulah Fatimah. Lalu mereka mengatakan, ya maulati aghithni, wahai Fatimah penghuluku, tolonglah aku. Mereka menyebut berkali-kali dalam sujud mereka, seolah-olahnya mereka telah sujud kepada Fatimah, tidak lagi sujud kepada Allah. Jadi inilah bentuk satu solat bid'ah yang telah dilakukan oleh Syiah, yang diambil sebenarnya berawal daripada amalan Yahudi. Dan mereka juga ada satu pernikahan yang dipanggil nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni mata', nikah yang hanya bersifat sementara. Pergi jumpa mana-mana perempuan, tanya dia, kau setuju tak kahwin dengan saya? Setuju. Kita kahwinlah selama 3 jam. Kan? Selepas 3 jam cerai. Jadi itu mut'ah. Jadi saya nak sebut perkataan fatamatta'u, artinya kesedapan yang sementara, yang sekejap. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu yusyrikun. Ataupun kami telah turunkan, adakah kata Allah, ataupun adakah kami telah turunkan kepada mereka, yakni kepada syirik-syirik yang mereka sembah itu, sultan, suatu kekuatan, hujah. Sultan artinya hujah. Fahuwa yatakallamu, maka syirik itu pun bercakap, berkata-kata, bima kanu bihi yusyrikun, tentang apa yang mereka syirikkan. Adakah berhala-berhala yang mereka sembah itu mempunyai kemampuan untuk berkata-kata, kata Allah? Adakah kami berikan mereka kemampuan untuk berkata-kata, maka mereka boleh sembah berhala-berhala tersebut? Wa iza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha, dan apabila kami rasakan manusia rahmat, mereka pun bergembiralah dengannya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan jikalau menimpa mereka kejahatan, keburukan, dengan sebab apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangan mereka, izahum yaqnutun, lalu mereka pun berputus asa. Allah menyebutkan tentang sifat manusia yang mendapat rahmat. Bila mendapat rahmat, mendapat rezeki, mendapat limpah kurnia Allah, dia pun gembira. Bila dapat musibah, kejahatan, mereka berputus asa. Ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Ini merupakan sifat orang kafir, berputus asa
merupakan sifat yang awalnya dipakai oleh iblis. Iblis ada sifat dia al-qanut, qanitin. Dia berputus asa ketika mana Allah telah melaknatnya kerana dia tidak mau sujud kepada Adam, maka iblis telah berputus asa. Tidak ada lagi harapannya untuk menjadi baik. Tidak ada harapan lagi untuk iblis kembali mendapat pengampunan Tuhan. Maka sifat iblis ini dipanggil al-qanut. Orang-orang yang tidak beriman, apabila mereka mendapat musibah, mereka akan berputus asa. Sedangkan bila mereka mendapat rahmat, mereka akan bergembira. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan, katanya Rasulullah telah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh heran, kata Nabi, sungguh heran dengan sikap orang beriman. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya semua perkara yang menimpanya baik belaka. Orang beriman ini, apapun yang menimpa dia, gembira, duka, musibah, nikmat, apapun yang menimpa dia, maka akibatnya adalah baik. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Tak adalah orang yang yang sifat macam ni melainkan orang beriman saja yang ada. Lalu Nabi pun menghuraikan apa yang dia maksudkan itu. In asabathu sarra, apabila dia mendapat kebahagiaan, nikmat, kemuliaan, rezeki dan sebagainya, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, apabila dia bersyukur, maka yang dapat faedahnya dia akan mendapat faedah kerana bersyukur atas segala rezeki dan nikmat Allah. Wa in asabathu darra, dan apabila menimpa ke atasnya musibah, sabara, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, kerana sabarnya itu maka dia mendapat kebaikan. Jadi masa dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia dapat juga faedah kerana dia telah menjadi orang yang bersyukur. Kemudian bila dia dapat musibah, dia bersabar pula, maka dia mendapat faedah kerana kesabarannya itu. Jadi inilah sikap orang-orang beriman, berbeza dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam ayat 36 ini tentang sifat orang yang hanya gembira ketika mana mendapat nikmat, tapi ketika mana mendapat nikmah, dia berputus asa. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha, tidakkah mereka melihat bahawa sesungguhnya Allah telah menghamparkan rezeki. Yabsutur rizqa, yakni meluaskan rezeki. Allah telah berikan rezeki yang seluas-luasnya kepada orang-orang tertentu. Liman yasha, kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah jugalah yang mengkadarkannya. Ada orang yang dapat rezeki sedikit saja. Jadi Allah sebutkan keadaan-keadaan manusia yang berbeza. Ada orang Allah limpahkan kurnia rezekinya melimpah ruah, menjadi kaya raya, senang, hidupnya penuh dengan rezeki. Tapi ada pula orang yang sedikit saja, dapat pun ala kadar, cukup-cukup saja. Inna fi zalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Perlu kita fahami bahawa rezeki ini bukan saja harta. Kadang-kadang orang beranggapan rezeki ini hanyalah duit, harta benda yang boleh nampak dengan mata. Rumah dikatakan rezeki, anak dikatakan rezeki. Bahkan rezeki sebenarnya lebih luas daripada itu. Ia bukanlah dalam bentuk fizikal sahaja, bahkan dia juga dalam bentuk maknawi. Ibnu Manzur
dalam lisanul Arab telah mentakrifkan rezeki itu dengan mengatakan huwa ma taqumu bihi hayat, yaitu apa yang kehidupan boleh berdiri dengannya. Kullu kain, yang wujud, hayyun madiyun, sama ada yang berbentuk fizikal, au maknawiyun, ataupun yang berbentuk maknawi, mental kan, yang berbentuk mentally kan, yang tak nampak, abstrak. Maka iman adalah rezeki. Siapa yang dapat keimanan yang kuat, maknanya dia mendapat limpahan kurnia rezeki yang banyak. Ada orang tak sama iman dia kan, ada yang sikit, ada yang banyak. Jadi iman itu adalah rezeki. Hubbun Nabi rizqun, cinta Nabi rezeki. Cinta Nabi pun tak sama. Ada orang cinta kat Nabi tinggi kan, cinta kat Nabi besar dalam hati dia. Cinta kat Nabi ini kena disusuli dengan ikut sunnah dia kan, bukan cinta perasaannya kan. Cinta perasaan saja tak jadi. Cinta beserta dengan mengikutnya. Hubus sahabah rizqun, cinta sahabat juga rezeki. Ilmu rezeki. Ni semua ni benda-benda yang tak nampak, benda yang bersifat maknawi. Tak ada rupa bentuk tertentu yang boleh kita gambarkan. Ilmu apa itu kan? Khulqun, akhlak, itu rezeki. Az-zawjatu salihah, isteri yang baik, itu rezeki. Cinta kerana Allah, berkawan dengan kawan kita, cinta sayang kat kawan kita kerana Allah, itu rezeki. Ada orang berkawan dengan kawan dia bukan kerana Allah, dia tak dapat rezeki. Cinta, berkasih sayang sesama Muslim kerana Allah, itu merupakan rezeki. Bila sebut rezeki ini anugerah Allah, bukan kita yang mencarinya. Rezeki ini bukan kerja kita, itu adalah pemberian Allah. Allah beri kat siapa saja. Harta rezeki, apa yang kita ada sekarang ini semuanya rezeki. Yang kita miliki semua ini, kita sendiri itu rezeki. Puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, semua itulah rezeki Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Allah disebut sebagai Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki. Allah berfirman dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun haiwan yang ada di atas muka bumi ini melainkan Allah lah yang menentukan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah mengetahui di mana tempat diamnya haiwan itu. Dan Allah tahu di mana tempat matinya. Wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, di dalam Lauh Mahfuz. Lalu jikalaulah rezeki itu telah dijamin oleh Allah, kenapa kita perlu bersedih? Kita tidak perlu bersedih dengan sedikitnya rezeki kita, hilangnya rezeki kita, sebab semuanya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu benar-benar memahami bahawa rezekinya semua telah ditentukan Tuhan, maka dia tidak akan dihambat oleh perasaan sedih apabila hilang rezekinya, sedikit rezekinya. Terdapat sebuah cerita yang disandarkan kepada Ibrahim bin Adham. Pada satu hari, Ibrahim bin Adham ini seorang tokoh ulama sufi awal, zaman awal, seorang abid. Satu hari dia duduk dengan daging panggang di depan dia. Tengah duduk menghadap daging panggang ini, seekor kucing pun datang, sambar daging itu, bawa lagi. Bawa lagi daging tadi. Ibrahim pun nak tahu ke mana kucing ini nak pergi. Dikejarnya, maka kucing tadi pun sampailah satu lubang. Di lubang itu pun diletaklah daging tadi. Apabila dia letak daging tadi kat situ, maka keluarlah seekor ular yang buta. Maka ular tadi pun ambillah daging tadi, makan. Melihat keadaan tersebut, Ibrahim bin Adham pun berkata, "Subhanaka ya man sakharatal a'da'a yarzuqu ba'duhum ba'dha." Dia kata, Maha suci Allah yang telah menciptakan musuh
saling membawa rezeki satu sama lain. Jadi kucing dengan ular ni musuh kan? Bukan kawan. Musuh sama musuh pun jadi sumber rezeki. Jadi Maha Suci Allah. Namun walaupun rezeki ini telah ditentukan Tuhan, bukan bermakna kita hanya menunggu. Memang kalau kita menunggu saja rezeki akan datang. Rezeki akan datang walaupun tunggu saja hakikatnya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau seseorang itu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, Allah akan bagi dia rezeki sebagaimana burung yang keluar pada waktu pagi, kemudian dia akan balik pada waktu petang dengan perut yang penuh. Jadi tawakal burung ini hebat. Walaupun dia tawakal, dia tidak duduk saja. Dia keluar waktu pagi tanpa tahu di mana rezekinya. Tapi pada waktu petang dia balik dengan perut yang penuh. Jadi inilah konsep tawakal yang Nabi kemukakan dalam soal pencarian rezeki. Ada orang sebut tawakal yang tidak berusaha. Kalau tawakal tak berusaha langsung, adakah rezeki akan datang? Rezeki Allah akan bagi kepada dia. Ada cerita satu orang murid, dia dengar guru dia mengatakan rezeki ini akan datang kepada kita, walau di mana kita berada. Sebagaimana mati kejar kita, begitulah rezeki kejar kita. Rezeki ditentukan oleh Allah, mati pun ditentukan oleh Allah. Kalau mati kejar kita, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah, walaupun kamu berada dalam bilik yang tidak berpintu, dalam bangunan yang tidak berpintu, maut akan datang. Maka demikianlah rezeki pun akan datang. Cuma kita tak berapa yakin kan? Tidak berapa yakin dengan rezeki. Sebagaimana kita yakin dengan mati akan datang, tapi buat rezeki ni kalau tak cari macam mana nak dapat? Ada satu orang murid, dia dengar gurunya bercakap demikian, dia kata, aku akan cuba. Maka dia pun pergilah atas bukit, masuk dalam gua. Ini ceritalah kan. Cerita macam mana contoh rezeki mencarinya. Dia pun pergilah atas bukit, ada gua, dia bosok dalam gua itu, tunggu rezeki. Tunggu, akhirnya hujan turun lebat, masuklah dua orang penyamun yang bersembunyi dalam gua tersebut. Lalu penyamun tadi nampak satu orang duduk atas batu, duduk betapa diam. Maka penyamun tadi kata pada kawan dia, kenapa orang ini? Mungkin dia lapar agaknya. Mari kita suap dia. Mari kita hidangkan makanan untuk dia. Hidangkan makanan, dia tak mau makan. Dia diam, tengok je. Dia tengok rezeki masuk dalam mulut saya. Kata kawan seorang ni, barangkali dia lemah untuk ambil makanan. Ambil makanan, suap untuk dia. Disuap, dia tak buka mulut kan. Maka dipaksanya buka mulut. Dipaksanya lelaki tadi buka mulut dan masukkan makanan. Maka dia pun kata, benarlah apa yang guruku cakap. Rezeki akan kejar dia walau di mana saja. Jadi demikianlah Allah telah mencatatkan rezeki kita. Ketika mana kita 120 hari dalam kandungan ibu, telah pun dicatat 4 perkara, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari disebutkan bahawa ketika mana 120 hari, 120 hari berarti 4 bulan. 4 bulan dalam kandungan ibu, Allah perintahkan malaikat tulis untuk dia 4 perkara. Pertama, tulis ajalnya, berapa lama dia hidup dalam dunia. Kedua, tulis rezekinya, berapa banyak rezekinya. Ketiga, tulis amalnya, dia ni amal soleh atau amal jahat. Dia ni orang yang akan hidup nanti buat amal soleh atau amal jahat, tulis. Kemudian yang keempat, tulis dia punya kesudahannya, finalnya, syaqawah am sa'adah, dia ni bakalan neraka ataupun syurga. 4 perkara ni ditulis bagi orang-orang yang bakal lahir ke dunia. Maknanya rezeki ini telah disusun bersama dengan ajalnya, bersama dengan amalnya yang akan dia buat di dunia, dengan dia punya finalnya, kesudahannya macam mana. So bagaimana rezeki itu boleh bertambah dan berkurang? Kata para ulama, yang diperintahkan oleh Allah, malaikat tulis itu adalah dalam catatan malaikat. Yang di dalam ilmu Allah, tiada siapa pun tahu. Malaikat pun tak tahu.
Sebab itulah apabila kita berdoa maka rezeki bertambah. Kata Nabi, apabila kita menghubungkan silaturahim, umur kita panjang, umur kita jadi bertambah. Kalau ikut umur dalam catatan malaikat, katakanlah malaikat tulis dalam buku catatan kita, umur kita ni 60 tahun. Tiba-tiba bila sampai 60 tahun, umur kita jadi lanjut lagi sampai 70 tahun. Kerana kebaikan yang kita buat, silaturahim yang kita sambung semasa hayat kita, kita bertambah umur. Sebenarnya umur kita dalam ilmu Allah lebih daripada 60 tahun. Allah tahu berapa umur kita, 80 tahun atau 90 tahun, tapi yang malaikat catat dalam catatan itu 70 tahun. Maka pada akhirnya dia akan kembali kepada takdir yang Allah miliki dalam ilmunya, dalam pengetahuan Allah, berapa banyak umur kita, berapa banyak rezeki kita. Kata orang tua-tua, rezeki secupak takkan jadi segantang. Memang betul, rezeki secupak takkan jadi segantang. Seorang yang telah ditakdirkan Tuhan rezekinya secupak, secupaklah dia dapat. Seorang yang ditakdirkan segantang, segantanglah dia dapat. Lalu, apa sebab orang yang tidak berusaha sedikit rezekinya, orang yang berusaha lebih dapat lebih? Kerana dia mendapat apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Allah di dalam ilmunya. Dalam ilmu Allah, dia ditakdirkan dapat segantang, maka dapatlah segantang. Jadi semuanya akan kembali kepada apa yang telah Allah tetapkan dalam ilmunya, dan tidak ada satu sesiapa pun yang mengetahui apa yang tersimpan dalam ilmu Allah. Baik, rezeki. Baik, rezeki yang banyak itu bukanlah melambangkan seseorang itu dikasihi oleh Allah. Kalau dapat rezeki limpahan yang banyak, bukan bermakna Allah sayang kat dia. Tak boleh jadi guguran. Sebagaimana Qarun ini, dia dapat limpahan kurnia yang banyak. Dan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang hidup susah, sedikit rezekinya, bukan bermakna Allah tidak suka, benci kepada mereka. Apabila mendapat rezeki, maka janganlah kita mengatakan apa yang ku dapat ini adalah kerana ilmu yang ada padaku. Jadi Qarun telah berkata demikian. Innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang ku miliki ini kerana ilmuku. Kadang-kadang kita pun mengucap hal yang sama tanpa kita sedar. Macam mana kau boleh kerja bagus ni? Tengoklah siapa kan. Saya ada ijazah. Aku dapat kerja ini sebab aku ada ijazah. Kau tak ada ijazah. Apa beza perkataan ini dengan Qarun? Qarun kata, aku dapat semua ini kerana ilmuku. Satu orang graduan, dia berkata, aku dapat kerja ini sebab sijil aku. Maka tidak beza kan? Jadi kita dapat bukan kerana sijil. Berapa ramai orang yang ada sijil yang hebat, tetapi dia tak dapat. Berapa ramai orang yang tak ada sijil apa-apa, dia dapat. Jadi bukan sijil itu yang menentukan dapat atau tidak. Ada pula orang yang mana terpedaya. Apabila dia dapat, dia pun berkata, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, iza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apabila Allah uji dia dan Allah beri dia kemuliaan dan nikmat, lalu dia pun berkata, Tuhan dah memuliakan aku. Dia dengan bangganya mengatakan, aku pilihan Tuhan. Tuhan sayang ke aku. Aku dipilih oleh Tuhan, maka aku pun dapatlah semua ini. Ini adalah orang yang maghrur, orang yang terpedaya. Baik, apa fa'atizal qurba, tengok sikit. Fa'atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, maka berikanlah kepada kaum kerabat haknya, dan orang miskin dan ibnus sabil, orang yang terlantar dalam perjalanan. Zalika khairun lil ladzina yuriduna wajhallah. Demikianlah yang lebih baik bagi orang-orang yang inginkan wajhullah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berjaya, orang yang inginkan keridhaan Allah. Kata Allah, itulah
orang-orang yang berjaya. Ayat ini menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Sedekah ini kita utamakan kepada kaum kerabat. Sesiapa yang ada kaum kerabat yang memerlukan, maka lebih baik dia beri kepada kaum kerabat berbanding kepada orang lain. Sedekah kepada kaum kerabat mendapat 2 pahala. Pertama, pahala silaturahim. Kedua, pahala sedekah. Manakala sedekah kepada orang asing, walaupun orang asing itu memerlukan, maka dia hanya mendapat 1 pahala. Itulah pahala sedekah. Jadi kita lihatlah dalam kalangan kaum kerabat kita, kalau ada yang memerlukan, maka sedekah yang kita nak bagi itu lebih utama kepada kaum kerabat. Termasuklah zakat. Kalau kita ada kaum kerabat yang susah, maka zakat kita salurkan kepada kaum kerabat. Kerana itulah dia punya keutamaan ya. Wa ma utitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Kata Allah, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah apapun di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat ini berkenaan dengan orang yang beri sesuatu, kemudian dia mengharapkan balasan yang lebih baik. Dia beri satu hadiah kepada kawan dia, kemudian dia harap satu hari nanti kawan ni akan beri hadiah aku balik. Ini dipanggil riba, kan? Riba yang halal. Ibnu Abbas mengatakan riba itu ada 2 jenis. Riba yang diharamkan iaitulah riba dalam jual beli, sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Taala. Kemudian riba yang kedua adalah riba dalam bentuk memberi hadiah kepada seseorang dengan harap hadiah itu akan dikembalikan pada satu hari dalam bentuk yang lain yang lebih banyak. Kali ini kawan saya nak nikah, anak dia nikah, saya bagi ke dia. Saya bagi ke dia 500. Nanti kalau saya pula anak saya nikah, saya harap dia akan bagi saya 1000 lah kan. Dia mengharapkan begitu. Jadi harapan yang sedemikian, Allah kata apapun yang kamu beri daripada pemberian yang mengharapkan tambahan itu, maka kamu tak dapat apa-apa. Yang kamu beri itu dengan niat yang sedemikian, kamu tak akan dapat apa-apa di sisi Allah Ta'ala, kerana kamu ada tujuan yang lain. Allahu lazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki kepada kamu, kemudian mematikan kamu, menghidupkan kamu. Maka adakah syirik-syirik kamu yang boleh berbuat hal yang demikian? Maksudnya Allah daripada apa yang kamu syirikkan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahirlah kerosakan di muka bumi, di darat dan di laut, kerana apa yang diusahakan oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan mereka sebahagian daripada apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Jadi kerosakan yang ada di bumi ini kerana dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW satu hari bangun dari tidurnya. Hadis diriwayatkan oleh Zainab binti Jahshin, istrinya. Kata dia, satu hari dia lihat Nabi dalam keadaan terkejut. Lalu Nabi pun berkata, la ilaha illallah wailun lil Arab. Habislah orang Arab, kata Nabi. Habis orang Arab ni, habislah manusia. Arab ni maksudnya semua manusia akan habis celaka. Min syarrin qad iqtaraba, kerana kejahatan yang telah hampir. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj, hari ini lubang tembok Ya'juj Ma'juj telah terbuka, kata Nabi. Mislah haza, Nabi itu kan. Nabi buat isyarat macam ni. Lubang tembok Ya'juj Ma'juj telah nampak lubangnya sebesar ini. Nabi pun wahallaqa bi asmihi al ibham, Nabi membulatkan ibu jari dengan jari telunjuknya. Qalat Zainab, maka Zainab bin Jahsy pun berkata, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, adakah kita semua ni akan binasa sedangkan di kalangan kita ada orang baik? Qala na'am, kata Nabi, ya. Iza kasural khabus, apabila kejahatan telah menjadi banyak, bila kejahatan telah dominan,
kebaikan menjadi minoriti, kejahatan majoriti dalam sebuah masyarakat, ketika itu datanglah kemusnahan. Jadi zaman Ya'juj Ma'juj merupakan zaman di mana kejahatan telah merata, maka sesuai dengan keadaan zaman itu, maka Allah pun keluarkanlah Ya'juj Ma'juj yang hari ini sedang menggali dan terus menggali untuk keluar ke dunia ini. Nah, bila dia keluar, maka semua manusia akan mengalami kemusnahan. Sebab Ya'juj Ma'juj ni makan orang, makan semualah. Dia adalah manusia kanibal, manusia pemakan manusia. Jadi dengan kebaikan, keadaan akan jadi baik. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, dia menyebutkan bahawa pada zaman Ziyad, mereka mendapati di dalam stor ada suatu karung. Dalam stor gandum milik kerajaan ada satu karung, lalu karung itu ditulis, ini merupakan bijian zaman keadilan, zaman adil. Zaman adil itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi karung itu bertahan sampai ke beberapa puluh tahun kemudian dalam stor, sebab berkatnya zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita baca cerita sejarah Umar bin Aziz ini, ketika mana dia baru dilantik menjadi khalifah, tak ada TV, tak ada WhatsApp, tak ada berita-berita yang boleh disebarkan, oh ada khalifah baru kan, tak ada. Tapi seorang badui di padang pasir ketika itu, yang sedang menternak kambing dia, apabila dia lihat kambing dia bersusu lebih, hari itu dia perah susu banyak, hari-hari lain dia tak perah banyak, perah tak banyak. Kemudian dia pun berkata, sesungguhnya negara ini telah mendapat pemimpin yang baru. Jadi benarlah perkataannya. Tak lama kemudian sampailah berita kepada dia bahawa negara Islam ketika itu telah bertukar kepimpinan, mendapat seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi kesan daripada kepimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, kambing-kambing yang jauh di Badui pun jadi membiak subur. Jadi ini kesan kepada alam. Satu keadaan yang baik dalam masyarakat, dia akan menghasilkan kesan kepada alam, kepada tumbuhan dan sebagainya. Satu kajian yang dibuat oleh orang barat menyatakan bahawa apabila negara itu baik, maka dia punya tanaman dia akan jadi subur, tumbuh-tumbuhan dia akan menghijau, hujan akan turun mencurah-curah. Ini kalau negara itu negara yang baiklah, negara yang adil, yang tidak ada maksiat di dalamnya, kurang maksiat, maka dia punya efek dia akan terjelma melalui alam. Tumbuhan akan jadi hijau, rumput rampai akan menghijau, padang-padang rumput, padang ragut akan menghijau, dan sungai akan jadi jernih, gunung ganang akan jadi cantik, mata memandang. Semua ini merupakan efek daripada kurangnya kemaksiatan di dalam masyarakat dan eloknya pemerintahan sesebuah negara. Biqadri hadza wa astaghfirullahalazim, kita berhenti kat situ. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang, kuliah yang tahbilah kan. Kita mungkin akan berhenti kan. Boleh? Tak ada. Oh, boleh terus jadi kita akan sambung next dalam ayat yang ke-42. Sekian. Biqadri hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.